Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita pada petang ini kita dapat sekali lagi berkumpul di alam maya dalam satu sesi sembang santai projek akhir. Dan insyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup relevan ketika ini, di mana para pelajar sedang bersedia untuk menyiapkan laporan projek akhir. Dan pada petang ini kita akan membincangkan secara santai berkaitan cara mudah sedia abstrak projek akhir. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih, tinggi-tinggi penghargaan kepada panel jemputan kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Dr. Zamsalwani binti Zamri, penolong Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Apa khabar, Doktor? Okay, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, dapat sudi meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah. Okey, baiklah, Doktor. Kita pada petang ini terdiri, kita punya ahli mesyuarat kita pada petang ini terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam, iaitu dari program Diploma Kejuruteraan Awam dan Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar semester 5, yang mana sedang berusaha untuk menyiapkan laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada doktor untuk menerangkan cara mudah sedia abstrak projek akhir. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Zamsalwani binti Zamri. Saya telah berkhidmat sebagai pensyarah bermula daripada 2002 sehingga sekarang. Saya mulakan, kenapa saya tampal gambar family saya? Kerana mereka adalah inspirasi saya, especially parents saya dan juga saya punya supervisor. Okay, saya mengharapkan semua rakan-rakan saya, pelajar-pelajar saya mampu ataupun lebih daripada saya. Okay, capailah cita-cita setinggi gunung. Okay. Okey, seperti yang dimaklumkan bahawa hari ini saya diminta untuk menerangkan berkenaan dengan abstrak. Saya cuba kita nak clarifikan kalau ada orang lah menyebut abstrak, ada orang menyebut summary ataupun sinopsis. Sebenarnya summary atau sinopsis ni lebih kurang sama. Kemudian kita ada executive summary. Okey. Apa perbezaan antara tiga-tiga ni sebenarnya? Oh, maknanya tiga perkara ni benda yang berbeza? Ya, tiga perkara yang sangat berbeza. Okey. Summary tadi sama dengan apa? Sinopsis. Sebenarnya sinopsis. Okey. Saya tersalah type tu sebenarnya. Sinopsis ni saya nak letak. Abstrak, sinopsis tu benda yang berbeza. Okey, silakan. So, kita tengok sinopsis. Sorry saya punya slide saya dalam bahasa Inggeris, saya harap semua orang boleh faham, tapi saya cuba translatekan dalam bahasa Malaysia. Okay, sinopsis adalah a brief of summary, maksudnya adalah ringkasan daripada penceritaan yang diberikan kepada audiens pembaca yang meliputi pelbagai perkara. Contohnya kita boleh tengok storyline, define the factor of the work which is may include style, genre, person or synopsis of notes. Okey, dalam kisah ni, dalam definasi ni, dia menceritakan sinopsis adalah penceritaan yang hendak dibaca oleh orang lain. Contohnya kita ada book, non-fiction book, academic paper, journals and newspaper or articles. Tetapi selalunya sinopsis ini, kalau tengok pada buku cerita, contohnya novel-novel, sinopsis tu ada di belakang. Itu adalah dipanggil sinopsis. Okey. Kemudian kita tengok kepada abstrak. Sinopsis ni dia menceritakan jalan cerita sesuatu cerita tu. Jalan cerita secara ringkas. Kalau kita nak beli buku novel, contohnya nak beli buku novel, kita tak boleh buka dalam. So kita baca dekat belakang sekali. So itu adalah sinopsis. Tetapi dia tak akan cerita ending dia. Ya, dia tak akan cerita ending dia. Apa dapatan dia? Climax cerita tu tak akan ada dekat sinopsis.
tak ada. Masih lagi ada unsur-unsur kerahsiaan di situ. Ya. Untuk menarik minat kita untuk terus membaca. Ya, betul. Okey. Melainkan abstrak pula, dia adalah ringkasan, a summary, abbreviated summary of research article, thesis, review, conference proceeding or in-depth analysis. Maksudnya dalam summary dia menceritakan tentang articles diguna pakai dalam thesis ataupun conference proceeding kerana dia mempunyai a-depth analysis. Maksudnya dalam abstract dia terkandung benda-benda yang perkara-perkara yang mengenai technical. So ada unsur analisis, ada keputusan. Yes. Ada keputusan, ada purpose dia kenapa kita buat paper tersebut. Maknanya dah tak ada rahsia lagi lah kat situ. Tak ada, itu adalah ringkasan secara keseluruhan perjalanan kita punya pendidikan. Okey. So, saya proceed kepada executive summary. Executive summary pula adalah a product presentation, anything but a product presentation. Kita nak kita nak menjual satu produk. So kita kena ada executive summary. Supaya executive summary ni boleh membantu untuk meningkatkan jualan kita. Kita memujuk persuasif sales speech. Kita maksudnya perkara-perkara yang penting, contohnya apa kelebihan produk kita, apa advantage produk kita, berapa kos yang terlibat, apa equipment yang terlibat, macam itu adalah executive summary. Kita nak menjual kita punya produk. Executive summary boleh ada jadual, boleh ada gambar, boleh ada macam-macam. Tetapi dalam sinopsis tak ada, dalam abstract pun tak ada. Tidak ada jadual, tidak ada gambar. Jadi the executive summary ni kita menceritakan kita punya kajian dengan tujuan untuk mempengaruhi ataupun untuk menjual kepada orang lain produk kita. Produk kita. Contohnya kita sama ada kita buat pendidikan kan. Dia boleh jadi sebagai bukan saja produk tetapi dia boleh jadi sebagai pendidikan. Contohnya data-data yang kita guna pakai, gambar-gambar, apa peralatan yang kita gunakan semasa kita menjalankan pendidikan. Itu juga adalah executive summary kerana ianya terkandung gambar, data, jadual. Itu adalah executive summary. Maksud executive summary ni dia tidak jadi satu perenggan lah. Dia boleh jadi panjang. Dia mungkin 2 atau 3 muka surat. Okey. Apa beza executive summary dengan laporan projek? Laporan projek lagi panjang. Executive summary hanyalah tidak lebih daripada 10 muka surat. Tidak lebih 10. Kalau kita pergi conference ke luar negara, dia akan minta extended abstract. Extended abstract ni lebih kurang macam executive summary. Dia kena menceritakan perjalanan kita punya pendidikan daripada mula hingga ke akhir, termasuk rajah, termasuk jadual, termasuk gambar semua. So dia merangkumi selalunya extended abstract tidak lebih daripada 5 muka surat. Abstract. So, abstract tidak lebih daripada 1 muka surat. Abstract tidak lebih dari 1 muka surat. Ya. Kalau lebih itu dah mengarut. Itu dah jadi executive summary. Yes, betul. Okey. So saya teruskan. Kita tengok apa yang perlu ada dalam kita punya abstract. Purpose of abstract. Kita perlu, kenapa kita buat kerja tu? Kenapa kita buat abstract? Kenapa kita buat produk kita? What you did, apa yang telah anda laksanakan. Kita menceritakan apa yang kita telah laksanakan. This is the methodology of your research.
Okay. How you did? Bagaimana anda melaksanakan? Okay, saya melaksanakan projek ini di makmal. Okay. Produk saya telah ditest, dieksperimentasikan di mana. So, itu adalah kenapa kita nak buat kita punya abstract. Okay. Dan di akhirnya kita kena ada satu main results and conclusions. Dalam erti kata, abstract ni sebenarnya adalah ringkasan secara keseluruhan kita punya pendidikan, hasil pendidikan kita. Okay. Dari keseluruhan laporan projek, kalau kata 100 muka surat laporan kita tu, so kita kompreskan dia menjadi satu muka sahaja. Tidak sampai satu muka, 3/4 saja. 3/4 sahaja. Okay. So tapi kandungannya semua tu ada dalam perenggan tu. Ya. Dalam satu perenggan semua perkara ada. Okay, kita tengok apa kandungan dia. Okay. Kalau ikut abstract, apa yang perlu ada? Okay. A short, usually less than 150 or 300 words or 4 to 10 sentences saja. Jangan lebih. Okay. Kemudian contain only the most important information. Okay, contohnya kita ada 3 objektif. Which one is the main of our objective? Okay. Okay, contohnya kita ada 3 kan, selalunya pelajar ada 3 objektif. Okay. Which one is the most important? At the end, you need to you want to know the efficiency of your product. So this is the main content yang perlu ada sepatutnya. Biasanya dia akan diambil pada objektif yang terakhir. Tak. Mana yang lebih penting? Mana yang boleh menunjukkan keseluruhan tentang produk tersebut? Paling penting. Contohnya mungkin ada a few problems statement yang ada dalam laporan, tetapi which one is the most important? Okay, sebab kita hanya perlu 1 atau 2 ayat sahaja untuk problem statement. Okay. Kemudian kita tengok contain stand-alone qualities. They are like a miniature version. Maksudnya kita buat sampai 50 muka surat, 100 muka surat, tapi kita kompreskan jadi miniature sehinggalah menjadi 1 muka surat. Okay. Yang bila orang baca abstract kita, dia dah boleh tahu. Okay, apa perjalanan research kita. Dia dah boleh nampak apa yang kita buat. Okay, melalui abstract saja. Itu adalah bayangan awal berkenaan dengan projek kita, research kita. Okay. Bayangan awal. Never refer to chapter, figures or table contained within the reports. Maksudnya, kita tak boleh, kan saya kata awal-awal tadi, tak boleh ada figure, tak boleh ada tables. So, dia hanyalah ambil yang perkara yang penting daripada chapter. Dia macam celup sikit sana, celup sikit sini, jadi satu abstract. Okay. Bukan masa lagi untuk refer to figure apa, tak refer ada, to staple, refer kepada Dr. Zam Salwani say that. Tak ada kata tu. Okay, contohnya kalau result kan. Result kita ada banyak. Okay. Which one is the best result that you get? Contohnya awak ada 5 sampel. 5 sampel. Okay, which one is the most the best results? The best result. Di situ yang kita akan ceritakan dalam abstract kita. Kalau kata, contoh saya ambil konkret, ada sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4 katakan. So kita tak perlu nak cerita result untuk 4 sampel tu. Tak. Tapi kita boleh ambil purata 4 result tu untuk dinyatakan kepada dalam abstract.
Ya, ataupun kita ambil contohnya sampel 1 dia pakai nisbah 1 nisbah 2. Sampel 2 dia pakai 1 nisbah 5. Dan seterusnya. Okay. Which one is the best antara 5 nisbah tersebut? Itu yang kita ambil. Cerita itu yang terbest betul ya? Yang terbaik saja. Ya. Okay. Yang terbaik saja. Sebab kita nak bagi orang baca dia berminat tentang kajian kita. Sebab tu kita bagi yang the best. Okay. Kalau tadi kita dah menceritakan tentang ringkasan yang perlu ada. So kita lihat apa yang perlu ada dalam kita punya abstract. Contoh, ini adalah perkara penting yang kena ada. Memang kena ada. Okay. A background maksudnya adalah kita punya introduction tentang kajian kita. Dia hanyalah 1 atau 2 ayat sahaja, tidak lebih daripada itu. Background ni dalam banyak-banyak tu, introduction tu jadi 2 ayat sahaja. Ya, cukup memadai. Okey. Kita kompreskan menjadi 1 atau 2 ayat. Okey. Kemudian kita pergi ke problem or purpose. Sebenarnya dua-dua ni kena ada, problem and purpose. Purpose ni adalah objektif kajian kita. Okay. Brief descriptions of the problem of the investigation. Problem statement kita. Dalam banyak-banyak problem statement, 2-3 perenggan tu, kita compilekan jadi 1 atau 2 ayat. And on the objective of the works. Okay, objektif ni pun kita ambil the most important. Yang boleh melambangkan kita punya kajian. Okay. Kemudian dalam abstract juga kita perlu ada methodology ataupun methods yang kita guna pakai. Okay, kita perlu outlinekan the methodology and tools that we use. Contohnya, apa peralatan yang kita guna pakai untuk test kita punya konkret. Okay. Ataupun dalam water quality, apa eksperimen yang kita guna? Contohnya TSS, TDS ataupun apa yang kita laksanakan dan how the study was undertaken. Contohnya saya melaksanakan river physical model saya di UiTM Puncak Alam. So itu pun saya masukkan. Okay, sebenarnya boleh masukkan. Contohnya bagi tahu tempat kajian tu boleh bagi tahu. Boleh. Sebab kita nak tahu alat tu berada di mana. Di mana kajian kita laksanakan. Itu adalah metodologi kita. Okay. So at the end kita perlu ada results, implications or applications. Okay, Mak Doktor, sebelum masuk perkara yang keempat tu, method lagi saya nak tanya. Kalau kata kita menghasilkan satu produk, okay, kita kena cerita ke macam mana kita memilih barang ke, apa pun peralatan yang kita gunakan ke, ataupun bengkel mana kita buat ke, kita nak info ke? Okay, kalau bagi saya, untuk membuat produk, contohnya katakan GPT, Gross Pollutant Trap kan. Okay, apa material yang kita guna pakai? Contohnya satu fiber. Kemudian kita ada wire mesh. Kemudian berapakah saiz produk kita? Okay. Secara general. Okay, berapa kompartmen yang ada dalam GPT saya? Okay, saya rasa itu dah merangkumi semua. Okay. Di mana ianya dibuat? Dan di mana ianya di testing, diuji lari. Okay. Saya rasa sudah memadai yang itu. Okay, kita teruskan dengan yang keempat. Yang keempat, kita tengok perlu ada results, implikasi dan the applications. 1 or 2 sentences starting the most important result. Tu yang saya kata, antara 5 sampel tu, which one is the best? Okay. Dan perlu ada conclusion or recommendation and application. Siapa yang akan guna pakai? Diharap produk ini boleh diguna pakai oleh siapa? Okay.
Itu ayat yang paling ringkas. Saya rasa 1 hingga 2 hingga 3, 4 ni separuh muka surat saja sebenarnya kalau ikutkan 10 ayat. Dalam 4 perkara ni, background, problem, matter, result ni, mana yang akan kita tumpukan lebih dalam penulisan? Dalam penulisan yang paling penting adalah, saya rasa semua penting. Okay. Sebab kalau kita contohnya saya nak mencari paper, mencari paper. Saya hanya tumpu pada abstrak saja. Okay. Saya tak nak baca lagi yang ayat panjang-panjang tu, saya tak faham. Tapi saya akan baca abstrak. Oh, abstrak ni menceritakan dia ni buat kajian sekian. Okey, di mana dia buat? Apa method yang dipakai? So, daripada abstrak saja saya dah boleh nampak keseluruhan tentang paper tersebut. Okay, jadi kalau kita nak tulis, maksudnya kalau satu penulisan tu kita pecahkan dia kepada 4 bahagian. 25% dari penulisan cerita pasal background, 25% problem, method dan result. Ya, betul. Jadi diagih sama banyak dalam penulisan tu. Ya. Okay. Bagi saya semua penting. Supaya bila orang lain membaca, dia faham apa yang hendak kita sampaikan, apa kajian yang telah kita laksanakan sebenarnya. Okey. Sampai sini saja kita punya sembang santai projek akhir. Semoga dapat iktibar, dapat sesuatu yang terbaik untuk kita kongsikan, untuk kita buat kita punya penulisan satu hari nanti. Jadi sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.